Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam kelas PDPR bagi minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7, kita akan menjalani PDPR selama 5 minggu. Jadi pada pagi ini, pukul 8 hingga pukul 10 adalah slot pertama minggu ke-7 bagi Diploma Teknologi Kimpalan DNB 3113, proses fabrikasi logam ataupun metal fabrication process. Ya. Jadi saya harap kamu dapat mengikuti slide ni, dan kita akan ada sesi perbincangan dalam melalui WhatsApp. Walaupun saya buat offline, tapi sesi perbincangan saya buka selama 2 jam. Baik, kita lihat slide. Baik, kita sambung minggu yang ke-6. Daripada minggu ke-6 kita membincangkan berkaitan dengan projek. Jadi dalam kompetisi tersebut ada bahagian yang terakhir, minggu yang ke-7. Kita akan membincangkan berkenaan dengan pembayaran dan pengiraan kos projek. Pembayaran projek kepada kontraktor adalah bergantung kepada ketetapan perjanjian yang terdapat di dalam dokumen tender. Dalam dokumen tender. Okey, berikut adalah contoh-contoh kaedah pembayaran. Contoh macam mana pembayaran kepada kontraktor ini kita lakukan. Yang pertama sekali, pada setiap penghujung setiap bulan, kontraktor ataupun subkontraktor akan menyerahkan tuntutan bayaran kerja mengikut terma kontrak. Jadi seterusnya pada 15 hari bulan berikutnya, pentadbir kontrak ataupun orang yang memberi kontrak kepada kontraktor akan menilai dan memperakukan tuntutan amount yang telah dibuat oleh kontraktor ataupun subkontraktor tadi. Baik, jika kedua-dua pihak bersetuju dengan amount dan berdasarkan perjanjian pembayaran, pembayaran akan kita buat pada pertengahan atau hujung bulan mengikut perjanjian yang terdapat di dalam terma kontrak. Dan akhir sekali, pentadbir kontrak akan membuat bayaran sama ada menggunakan cek ataupun kaedah lain mengikut terma kontrak. Jadi biasanya jika kamu sebagai subkontraktor, kamu perlu menghantar amount kepada pentadbir kontrak supaya beliau membuat pengesahan, dan setelah bersetuju dia akan membuat bayaran. Pembayaran itu boleh berlaku sama ada menggunakan cek ataupun kaedah lain yang telah disetujui dalam dokumen kontrak. Itu berkaitan dengan pembayaran, bagaimana pembayaran sesuatu kontrak itu kita buat. Baik, seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan pengiraan kos. Pengiraan kos dalam satu kontrak. Sebagai seorang kontraktor ataupun subkontraktor, kamu perlu mahir perlu mahir dalam pengiraan kos, kerana pengiraan kos ni amat penting supaya kamu boleh memastikan kamu mendapat keuntungan hasil daripada kerja ataupun perkhidmatan yang telah kamu berikan. Jadi kita akan bincangkan berkaitan dengan pengiraan kos jumlah dari segi tenaga kerja, waktu dan output, dan ada beberapa perkara lain lah. Bagi menentukan jumlah tenaga kerja dan jumlah tempoh kerja, kita perlu mengetahui waktu piawai ataupun standard time, ST. Jadi saya akan gunakan ST ni, standard time ni adalah waktu piawai. Waktu piawai. Seperti yang kita tahu, waktu bekerja biasanya bermula pada pukul 8 hingga pukul 5 ialah selama 8 jam. Di bahagian bawah ni saya sediakan 4 formula yang mana kamu boleh gunakan untuk melakukan pengiraan jumlah tenaga kerja, waktu kerja, output ataupun produk, dan standard time. Jadi daripada maklumat yang kamu ada, kamu boleh gunakan formula ni. Kita akan bincangkan seterusnya bagaimana formula ini kita gunakan. Okey, saya terangkan yang pertama lah. Jumlah tenaga kerja, formula dia bersamaan dengan ST. Saya akan gunakan simbol standard time, ST, didarab dengan output, berapa produk yang dikeluarkan, dibahagi dengan jumlah waktu kerja. Waktu kerja. Itu untuk pengiraan jumlah tenaga kerja.
Yang keduanya waktu kerja. Waktu kerja formula dia standard time ST, kita darab dengan output dan kita bahagikan dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja. Itu untuk formula waktu kerja. Yang ketiganya output ataupun produk. Bagaimana kita nak tahu output kita? Formula dia adalah waktu kerja darab dengan jumlah tenaga kerja dibahagi dengan standard time ST. Jadi kalau kamu dah tengok jumlah tenaga kerja, maknanya formula ni ada hubung kait tiga-tiga. Dan akhir sekali, bagaimana kita nak membuat pengiraan standard time. Standard time ataupun ST. Formula ni adalah waktu kerja kita darabkan dengan jumlah tenaga kerja dan kita bahagikan dengan output. Kita bahagikan dengan output. Okey. Kalau kamu lihat pada ilustrasi yang saya letakkan di sebelah tepi ni, ini kita buat ramalan. Working day kita biasanya 8 jam. Basic rate kita RM1 per jam. Kemudian unit output 12 hours. Standard time 12 hours. Okey, guarantee wage ini sebenarnya adalah selalu ilustrasi berkaitan dengan data-data yang kamu perlu ada lah dalam membuat pengiraan jumlah kos. Okey. Seterusnya kita tengok kita pergi kepada contoh pengiraan jumlah tenaga kerja. Di sini saya letakkan satu contoh satu contoh yang boleh membantu kamu untuk faham bagaimana formula itu kita gunakan. Baik, syarikat Abu boleh menyiapkan awning untuk 20 buah rumah taman maju dengan menggunakan waktu piawai standard time dia 6.4 jam dalam masa 4 hari. Itu maklumat yang kita ada lah. So, kirakan jumlah tenaga kerja bagi projek ini. Okey, kita nak cari apa jumlah tenaga kerja. So, kita gunakan waktu bekerja sehari adalah 8 jam. Yang ini normal. Normal waktu kerja 8 jam. Okey, rumus yang kita gunakan tadi, jumlah tenaga kerja bersama dengan standard time darab output dibahagi dengan waktu kerja. Okey, maklumat-maklumat yang kita ada apa dia? Jumlah tenaga kerja kita tak tahu, tanda soal. Kemudian kita ada output yang mengeluarkan 20 buah 20 awning untuk 20 buah rumah. Waktu kerja kita tukar, kita convert kepada jam. So kita bekerja 8 jam sehari. Dia boleh menyelesaikannya dalam masa 4 hari untuk 20 biji, 20 buah. So kita gunakan 32 jam bekerja untuk menyelesaikan 20 buah tadi. Okey, standard time delivery 6.4 jam untuk satu. Okey, oleh itu jumlah tenaga kerja kita masukkanlah nilai itu. Masukkan nilai itu, standard time dia 6.4. Kita darab dengan 20, output dia 20 biji buah. Kita bahagi dengan 32 jam bekerja. So, kita akan dapat orang yang bekerja berapa? 4 orang pekerja untuk selesaikan semua tugasan ni. Ini kita cara nak buat pengiraan. Cara pengiraan bagi jumlah tenaga kerja. Yang ini maknanya kita faham lah. Kita faham untuk siapkan 20 buah rumah dalam masa 4 hari, gunakan standard time 6.4 jam, kita akan dapat, kita perlukan 4 orang pekerja. Ini cara kiraan yang paling mudah. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua lah, contoh pengiraan waktu kerja. Contoh pengiraan waktu kerja. Contoh pengiraan macam mana kita nak kira waktu kerja pula. Okey, kita lihat contoh dia. Syarikat Amran boleh menyiapkan 20 tangga mudah alih dengan menggunakan waktu piawai 6.4 jam menggunakan 4 orang pekerja. Kirakan waktu kerja bagi projek ini. Okay, kita masih gunakan waktu bekerja sehari adalah 8 jam. Ini standard. Standard maknanya piawai. Satu hari bekerja 8 jam. Okey. Rumus yang kita akan gunakan ialah waktu kerja sama dengan standard time darab dengan output dibahagi dengan jumlah tenaga kerja. Okey. Maklumat apa yang kita ada? Waktu kerja kita tak tahu, tanda soal. Output kita 20 buah tangga. Jumlah tenaga kerja digunakan 4 orang. Standard time kita berapa? Standard time kita. Standard time kita kita gunakan 6.4. 6.4. 6.4.
Okey, oleh itu waktu kerja ialah 6.4 darab 20 kali dengan bahagi dengan 4. So kita dapat 32 jam. So 32 jam itu adalah waktu bekerja untuk menyiapkan 20 tangga dengan 4 orang pekerja. Itu kita kena faham. Itu cara penggunaan. Sebenarnya dia twist saja, terbalik saja daripada tadi ya. Tapi kita kena tengok apa maklumat kita ada dan apa rumus yang kita akan gunakan. Baik, saya harap kamu faham tu ya. Jadi tak susah pun. Cuma rumus ni kamu perlu tahu. Kemudian kamu perlu tahu apa dia maklumat yang ada. Seterusnya kamu masukkan dalam formula dan kamu akan dapat jawapan dia. Jadi kalau kita nak kira waktu kerja, maknanya 4 orang ni dia bekerja 30 jam. 32 jam tadi kalau kita bagi dengan 8, kita akan dapat 4 hari lah. 30 jam kita dapat 4 hari. Maknanya kita tahu waktu bekerja 30 jam sama dengan 4 hari. Okey, kita lihat seterusnya, pengiraan output ya, pengiraan output. Saya gunakan contoh yang hampir sama Okey. Syarikat Amran menjual parang Waktu piawai ST bagi menghasilkan parang ni ialah 6.4 jam menggunakan 4 orang pekerja dalam tempoh atau masa 4 hari. Kirakan output bagi projek ini. Output maknanya dia nak tahu berapa produk yang kita boleh hasilkan dalam masa 4 hari menggunakan 4 orang pekerja dengan standard time 6.4 jam. Waktu bekerja sehari kita gunakan memang 8 jam. Baik, rumus dia, output dia, waktu kerja darab jumlah tenaga kerja dibahagi dengan standard time. Standard time. Okey, maklumat output yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu. Kemudian waktu kerja dia 8 jam kali dengan 4 hari 32 jam. Ini waktu kerja dia. Jumlah tenaga kerja yang kita gunakan maklumat 4 orang pekerja. Dan standard time kita 6.4 jam. ST kita. Oleh itu, cara kita nak kira, kita masukkan jumlah output, kita letakkan rumus tadi. Okey, kita masukkan waktu kerja 32 jam. 32 jam. Yang mana kita dapat hasil daripada waktu kerja ni 8 kali 4, 32 jam. Darab dengan 4, jumlah tenaga kerja yang digunakan, bahagi dengan ST, standard time 6.4. So, kita boleh menghasilkan berapa? 20 unit. 20 unit parang dengan menggunakan 4 orang pekerja dalam masa 4 hari, menggunakan standard time 6.4. Maknanya 6.4 ni kita tahulah, satu parang kita hasilkan dalam masa 6.4 jam. Okey. Itu contoh pengiraan output Okey. Kita pergi kepada yang terakhir, bagaimana nak mengira standard time. Standard time. Okey, kita tengok standard contoh pengiraan standard time. Syarikat Ali boleh menyiapkan pintu grill untuk 20 buah rumah taman wawasan dengan menggunakan 4 orang pekerja dalam masa atau tempoh 4 hari. Kirakan waktu piawai ataupun standard time ST bagi projek ini. Okey Rumus yang kita gunakan, kita guna rumus yang tadi, standard time sama dengan waktu kerja darab dengan jumlah tenaga kerja dibahagi dengan output produk. Okey, maklumat yang kita ada kita kumpulkan dulu. Standard time kita tahu tanda soal. Output kita hasilkan 20 buah. Jumlah tenaga kerja yang kita gunakan 4 orang. Waktu kerja yang kita gunakan 8 jam sehari kali dengan 4 hari 32 jam. Kita convertkan kepada jam. Mudah kita convertkan pada jam. Oleh itu, standard time 32 bagi kita punya jam kerja. Kita darab dengan 4 orang pekerja, jumlah tenaga kerja. Kita bahagi dengan 20, output kita 20 buah grill. Jadi kita dapat standard time 6.4 jam. 6.4 jam. Jadi apa guna standard time ni? Standard time ni amat penting lah. Dia salah satu kita membuat penilaian kaedah. Kemudian kita pun boleh buat kawalan labor cost control and manpower planning. Kita boleh buat kawalan pekerja dan kos bayar upah. Kemudian overhead cost estimate dan bajet ni, kita dengan adanya pengiraan keempat formula ni, kita boleh pastikan overhead kita still in budget. Jadi formula ni juga boleh membantu kita dalam scheduling ataupun merangka kita punya proses.
Kemudian kita buat balancing, production line balancing, maknanya kita boleh buat penambahbaikan dengan mudah dalam sistem production kita. Kita boleh buat layout plan, plan capacity kepada kerja yang harus kita buat. Kemudian dalam tu kita boleh training kita punya pekerja, dan kita boleh beri insentif. Jadi standard time ni adalah penting, standard time biasanya pada kilang-kilang besar kita ada standard time untuk keluarkan satu produk. Jadi kalau kita nak keluar target 50 produk, kita tahu berapa jumlah pekerja yang kita gunakan, berapa masa yang kita perlukan, berapa hasil yang kita boleh dapat. Jadi use of standard time ni penting. Kita katakan study time untuk production. Kalau kamu pergi ke kilang-kilang yang besar, kamu akan jumpalah proses-proses ni. Biasanya jurutera akan melakukan R&D pada produk. So dia akan tahu keuntungan dan memastikan benda terancang, penghasilan produk itu secara terancang. Jadi itu 4 perkara lah. Jadi saya ada sediakan sedikit tutorial lah. Jadi saya harap tutorial ni kamu boleh lihat dan kamu nak kamu jawab lah. Kamu boleh hantar pada saya melalui WhatsApp kamu. Kamu boleh jawab di atas sekeping kertas, dan kamu boleh snap gambar hantar pada saya. Saya nak tengok maklum balas daripada kamu lah. Setelah kita belajar berkaitan dengan pengiraan jumlah waktu kerja, output dan standard time tadi. Okey, kalau kita lihat tutorial itu, My Enterprise menjual bekas pasu bunga. Waktu piawai untuk menghasilkan satu pasu bunga ialah 12.8 jam ST kita. Menggunakan 8 orang pekerja dalam masa 8 hari. Okey, kirakan output bagi projek ini. Dia nak tahu berapa produk yang kita boleh keluarkan dalam tempoh maklumat yang diberi ni. Itu tutorial yang pertama lah. Jadi kamu boleh ulang lah, sebab saya buat secara offline. Kamu boleh lihat berulang kali dan kamu jawab soalan ni. Saya dah mudahkan kamu. Saya ada letak rumus, saya ada letak contoh manual pengiraan dia. Cuma saya nak tengok jawapan daripada kamu. Okey, saya bagi soalan yang kedua. Soalan kedua tutorial ni. Syarikat Ali boleh menyiapkan pintu grill untuk 80 buah rumah taman wasan dengan menggunakan 8 orang pekerja dalam masa 8 hari. Kirakan waktu piawai atau standard time bagi projek ini. Okey, rumus saya sediakan. Maklumat sini kamu tinggal nak masukkan saja. Dan kamu masuk dalam rumus ni pengiraan, kamu akan dapat jumlah jam standard time bagi nak menyiapkan 80 buah rumah ni tadi. Okey, itu untuk tutorial kamu. Baik, untuk kamu punya bahan rujukan bagi perbincangan atau pembelajaran hari ini, kamu pertama sekali kamu boleh rujuk bahan rujukan pembelajaran kamu. Dan saya sediakan dua YouTube yang kamu boleh dapatkan. Kamu boleh lihat sebagai sumber kamu untuk dapatkan maklumat lebih. Dapatkan pengetahuan, knowledge ni untuk kamu dapatkan lebih kefahaman berkaitan dengan topik bagaimana pembayaran dan juga kamu punya pengiraan kos tadi. Sebab selepas daripada ni, dalam slot kedua bagi DMB 3113 ni, kita akan bincangkan berkaitan bagaimana kita nak buat pengiraan kos. Pengiraan kos secara spesifik lah, dari segi bahan, upah pekerja, kos elektrik. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi dalam kuliah kita pada keesokan hari, 15 hari bulan, jam 3 petang hingga 5 petang bagi DMB 3113. Dan selepas daripada kamu melayari atau melihat kuliah ni, saya harap kamu saya bukalah perbincangan dan melalui WhatsApp. Saya sentiasa menanti sekiranya ada kemusykilan ataupun perkara-perkara yang kamu rasa kamu perlu bertanya ataupun kamu dapat maklumat. Itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.